Ah, ah. Boleh dengar, boleh dengar. Sebelum kita mulakan, sesiapa online boleh dengar saya. Sound okey, tak okey. Okey, terima kasih. Kita mula dalam beberapa minit. Hmm, terima kasih kepada semua yang hadir. Kritikan terhadap Gandhi, ya. Kritikan terhadap Gandhi, Mahatma Gandhi, bapa kemerdekaan India. Hari ini kita akan kupas sedikit merangkumi isu-isu berkaitan Gandhi, ya. Hmm, boleh kita tunggu lagi 1 minit sebelum kita mulakan. Kita tunggu 1 minit, ya. Jika ada apa-apa isu, persoalan, tolong kemukakan. Kita cuba jawab. Kawan-kawan dalam kuliah kubu pun boleh jawab. Boleh kita mulakan? Bagaimana saudara-saudari? Bolehkah kita mulakan? Okey, kita mulakan, ya. Salam perjuangan. Salam perjuangan kepada semua, kepada rakan-rakan kaum rakan sekalian. Jika tak dengar suara saya ke ataupun ada masalah dengan audio video, tolong beritahu. Dan juga memandangkan ini adalah satu bicara tentang sejarah dan sebagainya. Saya juga harap ada pandangan daripada saudara-saudari sekalian dan juga persoalan. Jika ada persoalan, silakan mukakan dan kita cuba jawab apa yang kami tahu, apa yang kami cuba kritik. Salam perjuangan. Saya Kartigis Raja Manika. Nama Facebook Pena Merah Lenin, ahli Parti Sosialis Malaysia, Central Committee, dan juga terlibat dengan isu-isu berkaitan perumahan dan masyarakat peneroka. Hari ini kita hadir hari ini untuk membincangkan isu yang jarang dibawa dalam arena perbincangan nasional, iaitu Gandhi. Kritikan terhadap Gandhi. Persoalan yang sangat 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 unik, tetapi bila saudara Benz cuba tanya ni kepada saya kata kami pun ada banyak, kami sudah melalui satu era di mana ramai di kalangan masyarakat India sekalipun ada pandangan yang berbeza terhadap Gandhi.
Kebanyakannya menganggap Gandhi sebagai seorang idol. Saya rasa kita pernah lihat pada 2007 semasa pergerakan Hindra dan sebagainya, gambar Gandhi dianggap sebagai idol dan mereka simpan di hadapan perjuangan ataupun pergerakan dan permintaan tuntutan mereka. Gandhi dianggap sebagai pejuang kemerdekaan, pembawa kepada perubahan dan sebagainya. Ini adalah satu pandangan umum terhadap Gandhi, kebanyakannya positif. Dan mengapa kita kata kritikan terhadap Gandhi? Apakah sebenarnya di sebalik kritikan ini berlaku? Pertama adalah kebelakangan ini ya, Black Lives Matter, isu seperti ini berlaku. Ramai masyarakat Amerika ataupun Afrika di Afrika menuntut untuk remove mengeluarkan ataupun menurunkan patung Mahatma Gandhi. Kenapa tiba-tiba pada ketika ramai perjuangan untuk menurunkan patung-patung kolonial, orang-orang yang slave handler sebagainya, mengapa patung Gandhi cuba dikeluarkan? Terbaru di Universiti Ghana ada petition daripada pelajar dan akhirnya statue Gandhi sudah diturunkan. Jadi di manakah silapnya? Kenapa ada kritikan terhadap Gandhi? Kebanyakan filem, kebanyakan media akan peloporkan Gandhi sebagai seorang yang wow, superb. Dia seorang pejuang kemerdekaan. Dia tidak dia berjuang tanpa menumpahkan darah. Sama seperti apa yang dimainkan oleh Tunku Abdul Rahman. Jika kita ada satu pandangan terhadap Tunku Abdul Rahman, maka kebanyakan idea adalah sinonim dengan Gandhi. Cuba membawa kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Pada ketika kemerdekaan berlaku, satu lagi grup sedang melawan menggunakan senjata, ada pertumpahan darah, dan British lebih memihak kepada orang yang tidak mahu melakukan keganasan dalam perjuangan kemerdekaan. So ini adalah asas kepada apa yang kita nak bincang hari ini. So saya tidak akan terlalu pergi dalam, tapi kita akan cuba bincang adalah satu topik seperti pandangan umum terhadap Gandhi, mitos terhadap Gandhi lah. Apakah pandangan umum terhadap Gandhi dan apa yang kritikan kita ada terhadap beliau, sejarah beliau semasa di Afrika, kehadiran beliau kembali ke India, non-violent movement dia, Gandhi dengan hubungan beliau dengan kaum pekerja, kaum petani, komunis, hubungan dan pandangan beliau terhadap wanita, sexuality, termasuk isu yang selalu kita bincang adalah apakah pandangan beliau terhadap kasta dan perbezaan kelas. Ini semua kita boleh bincang sedikit sebanyak dalam perbincangan hari ini. Saya mulakan dengan Gandhi. Okey, sebelum tu macam mana nak okey ke? Ada apa-apa lagi yang kau rasa saya perlu bincang? Kau boleh tulis di sini, bagi kita feedback dan kita cuba kupaskan setahu yang kami boleh. Dan kita mulakan dengan Gandhi. Gandhi lahir pada 2 Oktober. Hari itu adalah hari cuti umum kepada India, Oktober 1869, dan beliau meninggal dunia pada 1948 Januari. Beliau dibunuh. Kemerdekaan adalah setahun sebelum itu, Ogos 15, 1947 untuk India. Beliau selalunya dianggap sebagai bapa kemerdekaan India. Dan perjuangan ataupun kehidupan asal beliau adalah lebih kepada beliau lahir di satu keluarga yang kaya, bukan miskin. Ini satu yang selalu diberi tanggapan mitos oleh masyarakat India bahawa beliau lahir di keluarga yang miskin, lepas tu beliau membantu memperjuangkan kemerdekaan India. Ini tidak benar. Beliau lahir di satu keluarga yang sangat kaya dan ini memang diakui sendiri oleh banyak sumber dan sumber asal Wikipedia pun ataupun sumber asal koleksi-koleksi beliau. Kedua adalah beliau berasal daripada satu kumpulan yang khas untuk mengumpulkan kewangan dan sebagainya lah. Ini satu isu asal beliau. Lepas tu beliau
melanjutkan pelajaran undang-undang di London, dan selepas habis pada 1891 beliau 2 tahun datang ke India, tak laku, kerjaya tak laku, dan beliau pergi ke handle satu kes di Afrika Selatan. Kes keberangkatan beliau di sana telah membuatkan, walaupun dinampakkan sebagai satu perjalanan pendek, tapi itulah berlanjutan sehingga 21 tahun beliau berada di South Africa, balik ke India selepas perjuangan dan sebagainya. Ini adalah asas kepada perjuangan Gandhi pada early stage. Mengapa kita kata kita ada masalah dengan Gandhi, Mahatma Gandhi, seperti semua orang beritahu? Pertama adalah pandangan beliau terhadap masyarakat Afrika. Beliau mitos pertama ialah beliau dihina di Afrika oleh kaum orang putih. Beliau ditolak daripada train, beliau tidak dibenarkan dilayan seperti masyarakat kelas bawahan dan sebagainya. Ini semua memang berlaku. Tapi isu di sini bukanlah apakah berlaku pada beliau, tapi apakah reaksi beliau terhadap isu-isu yang berlaku ini. Kita kena lihat apakah pandangan beliau melalui tulisan beliau. Beliau kata di Afrika saya ditindas. Masyarakat India ditindas, dianggap sebagai kelas setaraf dengan kaum Afrika. Kami bukan setaraf dengan kaum Afrika. Itu adalah pandangan beliau dalam situasi ini. Jadi mitos pertama, mungkin apa yang saya kata semua ini adalah pandangan awal beliau semasa perjuangan di Afrika Selatan. Beliau kata beliau ke Indians dengan European adalah daripada satu golongan root Aryan, satu grup masyarakat Aryan, dan mereka tidak harus disamakan dengan masyarakat tempatan Afrika native. Itu adalah pandangan pertama beliau tentang isu penindasan ini. Bermaksud beliau tidak menyamakan perjuangan ini berdasarkan masyarakat terpinggir, tertindas, tapi lebih mengutamakan bahawa masyarakat India ditindas di negara itu, dan saya perlu menonjolkan diri saya sebagai lebih bagus ataupun taraf saya lebih baik daripada masyarakat Afrika. Itu adalah antara tulisan awal beliau terhadap isu-isu seperti ini. Dan ini pandangan, dan tulisan ini sendiri sudah memberi satu pandangan awal kepada saya pada awal pengenalan saya terhadap Gandhi, bahawa something is wrong. Beliau tidak pemikiran awal beliau tidak berasaskan kesamarataan masyarakat tertindas. Lebih kepada saya orang India, saya lebih bagus daripada Afrika, dan orang putih perlu layan saya lebih baik daripada masyarakat Afrika. Itu adalah pandangan beliau pada awalnya, dan ini mungkin pandangan ini berubah pada lewat perjuangan beliau. Tetapi juga ada kritikan, kata even selepas beliau perjuangan beliau di India dan sebagainya, beliau melawan kaum Marxis dan kata perjuangan Marxis tidak boleh menyamakan perjuangan masyarakat India dengan masyarakat natif Afrika sebagai satu perjuangan sama, dan di mana masyarakat India perlu diberi keutamaan. Dan ini adalah satu politik Gandhi pada masa itu. Gandhi ada beberapa perkara yang ditulis oleh Gandhi yang saya rasa jika kita beritahu di sini, kita boleh dapat satu tanggapan apakah pemikiran perjuangan beliau terhadap penindasan yang berlaku. Contohnya adalah pertama, beliau tidak menyamakan masyarakat India dengan masyarakat Afrika. Kedua, beliau juga adalah tergolong dalam masyarakat bourgeois, dalam petty bourgeois, yang di mana mereka mempunyai satu kedudukan kewangan yang lebih kukuh daripada masyarakat kelas pekerja India di Afrika Selatan. Pada ketika itu bila berlaku penindasan, beliau memberitahu kepada
British. Memberitahu kepada the civilized man did not include migrant indentured labourer who came to Natal on 5-year contract. Bermaksud beliau kata beliau dengan masyarakat pekerja kontrak di India, di Afrika adalah tidak sama taraf. I have no wish to see ignorant Indians who cannot possibly be expected to understand the value of vote being placed on the voters list. Bermaksud beliau tidak memberitahu bahawa semua masyarakat India perlu diberi hak untuk mengundi. Satu perjuangan, satu tuntutan di Afrika Selatan pada masa itu. Beliau kata masyarakat yang lebih maju, masyarakat India yang lebih kaya, bourgeois, harus diberi hak untuk mengundi, dan masyarakat kontraktor, masyarakat pekerja kontrak di sana tidak layak ataupun tidak harus diberi hak mengundi. Ini adalah pandangan beliau dan tulisan beliau dalam koleksi buku-buku tulisan Gandhi, dan ia ada dalam internet, dan memang is satu yang saya, walaupun saya nampak tulisan seperti ini, saya cuba buat beberapa kajian terhadap koleksi dan sebagainya. Memang benda tu tulis exactly apa yang beliau tulis dalam surat-surat beliau kepada kerajaan British pada masa itu. Dan salah satu benda yang sangat actively isu yang menjadi perkara di mana statue Gandhi diturunkan di Universiti Ghana adalah Gandhi menggambarkan masyarakat Afrika sebagai kafir. Tulisan koleksi Mahatma Gandhi volume 1, dia satu koleksi yang sangat panjang, ada banyak beberapa koleksi dia, banyak volume dia. Dan volume 1 muka surat 410, dia ada tulis satu ayat yang sangat beliau tulis kepada kerajaan British. Ini the exact word ni nanti kita boleh akan translate. The European desire to degrade us mean, dia kata kepada masyarakat India, to the level of raw kafir. Kafir adalah masyarakat Afrika yang dicegah, whose occupation is hunting and whose sole ambition is to collect a certain number of cattle, to buy a wife with them and pass his life in indolence and nakedness. Ini menunjukkan betapa rendah beliau melihat masyarakat Afrika pada masa itu. Kesaksaman, kesamarataan, perjuangan menentang orang kaya bersama dengan masyarakat miskin, ini semua tidak wujud pada awal perjuangan Mahatma Gandhi. Dan mitos seperti ini selalu dimainkan oleh pejuang pelopor-pelopor yang menganggap Gandhi sebagai idol. Dan ini kita bukan reka sendiri. Ini adalah tulisan-tulisan beliau sendiri yang dibukukan dan diletakkan dalam archive dan sebagainya. Dan ini memberi gambaran, apakah pandangan beliau. Dan pada satu ketika semasa beliau semakin famous di kalangan masyarakat India di Afrika, beliau menubuhkan Indian Congress di satu parti di South Africa. Dan antara petition yang beliau tulis, petition yang sangat menarik pandangan kita, ialah beliau tulis, kami masyarakat India, kami bukan sama rata dengan masyarakat Afrika di sini. Sekarang di Afrika, di pejabat-pejabat kerajaan ada dua line. Untuk contohnya di post office kena ada dua line, satu untuk white, satu untuk masyarakat coloured, masyarakat berwarna. Dan Mahatma Gandhi boleh satu petition kepada kerajaan British, kata kami tidak sama dengan masyarakat Afrika, jadi kami masuk satu line baru. Dan petition ini diterima oleh kerajaan British pada masa itu. Dan kemudiannya di pejabat pos Durban di Saudi Arabia itu, mereka ada satu baris baru untuk masyarakat India. Ini adalah, kalau kita baca balik benda-benda macam ini sekarang, kita boleh nampak sejauh mana tahap pemikiran perjuangan beliau pada awal penglibatan politik beliau di Afrika. Dan ini jelas menunjukkan beliau tidak menghormati
kesamaratan, dan juga beliau menganggap masyarakat Afrika, masyarakat tempatan sebagai satu masyarakat yang rendah dan tidak setaraf dengan masyarakat India. Itu adalah apakah pandangan beliau, dan ini pun bukan saya cakap, ini adalah tulisan beliau dalam koleksi. Dan beliau kata, kemudian beliau tulis lagi satu petition. Ini petition pertama untuk baris. Petition kedua adalah tentang masyarakat kami perlukan satu tempat khas untuk masyarakat India di train, di kereta api, kerana kami tidak mahu dihimpitkan dengan masyarakat tempatan, masyarakat natives. Ini pribumi di Afrika. Ini adalah antara petition yang ditulis oleh Mahatma Gandhi kepada kerajaan British pada masa itu. Dan ramai daripada golongan yang suka kepada beliau kata mungkin pada awalnya beliau berfikiran seperti itu, tetapi lama kelamaan kematangan politik telah menyebabkan beliau lebih matang dan mula memperjuangkan kepada kesaksamaan masyarakat, terutamanya masyarakat Afrika. Nelson Mandela pun pernah beritahu beliau pernah ada sumbangan Mahatma Gandhi kepada perjuangan di Afrika. Tapi ini adalah realiti yang berlaku pada masa itu. Realiti yang sehingga hari ini memberi kesan kepada perjuangan masyarakat Afrika ataupun penentangan terhadap beliau di benua Afrika, dan juga di banyak tempat di Amerika di mana patung Gandhi ada di sana. Dan ini adalah roughly apa yang beliau cuba bawa di Afrika. Dan ada apa persoalan boleh tanya kita go slow dengan perjuangan awal beliau di Afrika sebelum kita pergi kepada non-violence movement dan sebagainya. Ada banyak isu yang boleh kita teriakan di sana. Tapi saya lebih suka jika kita apabila kita baca tentang seorang tokoh sejarah, kita selalunya fikir jika pejuang kemerdekaan contohnya, di manakah hala tuju perjuangan itu, apakah kesan implikasinya selepas kemerdekaan dan sebagainya. Kebanyakan perjuangan di seluruh dunia adalah berdasarkan kepada penentangan terhadap imperialis, kaum penjajah, dan hampir semuanya melibatkan pertumpahan darah, peperangan dan sebagainya. Tidak ada sedikit negara saja yang berjaya mendapat kemerdekaan tanpa penumpahan darah. Itu tak benar. Kalau kita kata India mendapat kemerdekaan tanpa penumpahan darah ataupun Malaysia mendapat kemerdekaan tanpa penumpahan darah, itu adalah tidak benar. Kerana perjuangan penentangan British terhadap British atau penjajah berlaku pada masa itu. Kemerdekaan diberi kepada siapa? Kemerdekaan diberi kepada satu movement yang lebih okey dengan British, boleh bersekemuka, boleh berbincang, tidak mengambil senjata. Ini mungkin benar. Kemerdekaan adalah diberikan kepada golongan seperti itu. Tetapi perjuangan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah tidak berlaku dalam sejarah dunia kita. Dan kamu boleh tanya soalan jika ada soalan. Jika tidak, saya boleh sambung kita punya ni. Ada apa soalan? Okey, jika tak ada soalan, saya rasa jika selepas ini ada soalan pun saya boleh jawab dalam kita punya komen. Tetapi kita sambung kepada apakah hubungan. Okeylah, selepas tu memang isu-isu seperti penindasan terhadap masyarakat India berlaku di Afrika tu beliau lawan.
Tapi pada masa yang sama kebanyakan perjuangan tu itu tidak sampai ke tahap yang berjaya sepenuhnya kerana usaha ganti untuk tidak melakukan pressure secara fizikal ataupun secara kekerasan. Ini memang satu pandangan terkemudian oleh banyak sarjana yang mengatakan bahawa kebanyakan perkara-perkara yang dipeleporkan oleh Mahatma Gandhi itu sepatutnya mendapat kemenangan yang lebih besar, tetapi terbantut kerana aplikasi non-violent movement beliau lah, yang dimulakan di Afrika pada masa itu. Okey, beliau beliau sampai ke beliau ke beliau sudah berada 21 tahun di Afrika pada masa itu. Kemudian beliau dianggap sebagai seorang pejuang masyarakat India di South Africa, dan beliau datang ke tanah India pada tahun lebih kurang 1915. Usia pada masa itu adalah lebih kurang 45, dan pada ketika itulah pada ketika itu adalah tahap satu situasi di mana berlaku perang dunia pertama, perang dunia pertama dalam tempoh itu, dan juga sebelum mulanya revolusi Rusia 1917, dan sebelum selepas 1907 di mana permulaan revolusi, dan sebelum 2 tahun sebelum revolusi dan sebagainya. Ini adalah satu masa di mana kehadiran beliau adalah pada masa kritikal kepada Empire British itu sendiri, dan bagaimana kehadiran beliau itu memberi impact kepada perjuangan kemerdekaan di India. Ini kita boleh bincang. Kenapa? Okeylah, semua orang kata beliau telah memulakan pergerakan non-violent movement dan berjaya mengheret British untuk memaksa British memberi kemerdekaan kepada India. Fine. Itu kita tak ada masalah dengan claim itu. Itu adalah benar. Tapi apa yang masalahnya adalah apakah yang berlaku di sekeliling zaman itu yang menyebabkan kita rasa kritikan kita terhadap beliau itu sangat tajam dan perlu menjadi satu pengajaran kepada perjuangan-perjuangan kita selepas ini. Satu adalah bagaimana beliau mengatakan beliau adalah pejuang non-violent movement. Non-violent movement adalah di mana jika ada satu istilah, kita kata ada satu pergerakan non-violent, kita selalu bawa kepada isu Gandhi. Gandhi adalah pelopor non-violent movement. Tapi adakah ia benar? Kebanyakan masa pada awal era 1918, era Perang Dunia Pertama ni, Gandhi telah memberitahu dalam tulisan beliau bahawa beliau telah membantu British untuk membawa askar-askar India dalam peperangan, membantu British, dan beliau adalah salah satu daripada pengemudi pelapor mengambil tenaga ke arah itu. Dan ini tidak dinafikan oleh sesiapa. Even dalam Kongres Parti India pun mereka memberitahu memang Gandhi terlibat secara direct dalam membawa golongan masyarakat India ke dalam peperangan dengan British. Bermaksud bersama British, bukan dengan atau menentang British, tapi bersama British. Tindakan ini kita kena lihat pada zaman beliau berada di Afrika Selatan sendiri. Beliau telah membantu untuk mengorganisasi masyarakat India, membantu British melawan dalam Perang Boer. Perang Boer itu adalah perang di antara masyarakat British dengan masyarakat putih yang bukan warga British. Mereka lebih kepada farmers daripada Netherlands. Mereka datang dan kontrol masyarakat kawasan South Africa, dan mereka anggap mereka
patut diberi kawalan kepada tanah dan sebagainya. British datang, British melawan balik, dan ini isu ni menjadikan satu peperangan teruk. Ini peperangan yang paling teruk sebelum Perang Dunia Pertama, dan Gandhi mengambil keputusan untuk menyokong British pada masa itu. Bukan saja menyokong, tetapi beliau mengambil tenaga untuk merekrut tenaga-tenaga askar India, pekerja India dan sebagainya untuk membantu British melawan dalam Perang Boer dan Perang Boer 1 dan Perang Boer 2. Ini menunjukkan mitos mengatakan Gandhi langsung tidak suka keganasan, ataupun Gandhi tidak terlibat dengan satu perjuangan fizikal, perjuangan keganasan itu tidak benar sama sekali. Semua orang, kebanyakan daripada kita menganggap Gandhi, jika Gandhi, kita kata Gandhi adalah seorang pejuang non-violent movement, pejuang non-violent movement. Tetapi beliau secara directly terlibat dalam penganjuran askar masyarakat India dalam peperangan ini, peperangan di Boer dan peperangan 1 Boer, peperangan 2 Boer, dan juga peperangan World War I untuk British. Dan ini menunjukkan dan beliau sendiri tulis ini kepada tulis ini dalam satu surah khabar, di mana beliau kata, we are fighting for the sake of an important issue in the issue of it. Okay. Beliau kata dalam surah itu, dia kata Gandhi not only reiterated his support to World War I but had nerve to go back to Kedah and were present against, and he recruited Indian soldiers to fight for British imperialists in the war. He even said he would let them on the front lines in Europe. Ini bermaksud dia bukan sahaja support peperangan ini, tetapi beliau juga berkata beliau akan mengemudi di hadapan untuk golongan imperialis ini. Ini adalah antara beberapa argument yang kita beritahu kepada masyarakat di India, masyarakat kebanyakan orang yang sedang memuja Gandhi, bahawa mitos bahawa Gandhi tidak menyokong peperangan ataupun violence adalah tidak benar sama sekali. Ini saya rasa kita perlu selalu kita tekankan di sini. Ya, pada satu masa yang sama, pada satu ketika sebelum kemerdekaan, British sudah mula mengimpede parti-parti nasional di India, dan Gandhi terpaksa pada satu ketika melepaskan idea non-violent dia dan cuba melawan British menggunakan banyak istilah-istilah seperti do or die dan sebagainya. Tapi ini semua adalah menunjukkan beliau sanggup untuk keluar daripada status quo beliau sekiranya menggugat kedudukan beliau, kedudukan selesa beliau lah. Ini dan ini semua adalah apa yang dikritik terhadap beliau semasa beliau kata saya tidak akan membenarkan violence, keganasan dalam perjuangan saya di India. Ini adalah antara kritikan beliau. Okey, ada soalan? Tak ada. Salah satu ayat yang sangat menarik yang beliau kata dalam koleksi Mahatma Gandhi ni, ini saya baca dalam bahasa Inggeris dan kita say, in my humble opinion, no Indian has cooperated with British government more than I have for an unbroken period of 29 years of public life, in face of circumstances that might well have turned any other man into a rebel. Ini menunjukkan beliau kata beliau sudah banyak membantu imperialis British. Ini directly beliau secara terus terang beliau berkata beliau telah membantu dalam peperangan imperialis kerajaan British, dan ini memang tidak boleh ini adalah sangat kontradik dengan pandangan kita selama ini terhadap beliau. Okey, satu benda yang saya juga satu benda juga yang selalu kita bincang terhadap ialah
ialah leadership beliau semasa kehadiran kembalinya beliau ke tanah air beliau di India. Adakah 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 beliau support dengan perjuangan-perjuangan di India pada masa itu? Mengapa beliau dianggap sebagai pejuang kemerdekaan yang lebih ulung, melangkaui membatas daripada semua pejuang-pejuang yang wujud pada masa itu? Apakah yang beliau buat? Adakah perjuangan beliau itu adalah berdasarkan kepada kesedaran kesedaran perjuangan kelas ataupun sejalan perjuangan masyarakat pada masa itu? Kita mulakan dengan beliau datang pada tahun 1915 di India. 1919 sudah ada pergerakan untuk membawa idea non-violent beliau kepada seluruh Malaysia, seluruh India, maaf. Antara idea yang beliau wujudkan pada masa itu adalah satyagraha lah. Satyagraha ialah macam hartal, strike. Tapi ini adalah perjuangan pertama beliau, antara perjuangan pertama beliau semasa secara besar-besaran di India selepas kehadiran beliau. Dan beliau mengumumkan hartal. Tapi apa beza dengan hartal kita? Hartal kita adalah 1947, hartal Malaysia 1947. Hartal mereka adalah pada tahun 1919. 2-3 dekad sebelum tu. Tapi beliau kata hartal ini adalah untuk bisnes saja, bukan untuk pekerja. Ini adalah apa yang beliau kata. Employees required to work even on Sunday may only suspend work after obtaining previous leave from their employers. Bermaksud beliau lebih membawa hartal ini untuk membantu kaum majikan saja dan bukannya kepada kaum pekerja pada masa itu. Beliau tidak mahu kehilangan support kaum kapitalis, local kapitalis pada masa itu untuk membawa perjuangan beliau ke hadapan. Jadi masyarakat pemodal pada masa itu tidak begitu senang dengan idea hartal seperti ini, dan pada masa sama mereka juga ditekan oleh masyarakat, oleh Empire British. Jadi mereka perlu melawan, tapi pada masa mereka melawan, mereka tidak harus mengungkitkan perjuangan kaum pekerja. So it's a very tactical movement yang dibawa oleh kaum kapitalis pada masa itu, dan Gandhi pada masa satu ketika apa yang beliau cakap, apa yang beliau tulis semua memberi satu anggapan kepada kaum kiri seperti kami bahawa the early perjuangan awal di India pada masa itu pun bukan untuk kaum pekerja ataupun masyarakat marhain, tetapi lebih kepada golongan yang lebih kaya, golongan kapitalis. Ini adalah, boleh kata ini adalah kritikan kami lah kepada beliau. Dan tapi jika ada perjuangan harta sebagainya, memang kemarahan rakyat tidak boleh dikawal hanya dengan satu dua perintah oleh masyarakat yang membawa perjuangan itu, dan memang berlaku banyak rusuhan, banyak perjuangan, banyak masyarakat kaum pekerja juga melawan balik dan sebagainya. Dan Gandhi tidak suka ini. Pada awalnya lebih kurang 1 tahun kemudian tu, 1920, beliau bukan membawa idea kemerdekaan penuh. Beliau hanya membawa kepada Dominion status. Dominion status bermaksud satu status di bawah Empire British, bukan kemerdekaan penuh. Kemerdekaan penuh adalah dibawa oleh pergerakan-pergerakan kiri pada masa itu. Kemerdekaan penuh dibawa oleh pejuang seperti Bhagat Singh dan sebagainya, dan yang kemudiannya menjadi ikutan kepada belia-belia even di kalangan parti Gandhi, parti Mahatma Gandhi, iaitu Kongres. Dan mereka lebih selesa dengan perjuangan mengatakan kemerdekaan penuh daripada apa yang Gandhi cuba bawa, iaitu Dominion status. Ini membuatkan satu pandangan yang ekstrim juga terhadap Gandhi, terhadap masyarakat kaum kiri pada masa itu. Dan akhirnya beliau terpaksa menukar tuntutan daripada Dominion status kepada kemerdekaan penuh, dan ini adalah lebih kepada tuntutan golongan kiri terhadap perjuangan kemerdekaan.
kebanyakan perjuangan-perjuangan selepas itu pada 20-an, awal awal 20-an, dan pertengahan 20-an, jika melibatkan kaum pekerja, juga seperti strike, seperti mogok lapar dan sebagainya, adalah uh, tidak begitu disenangi oleh Mahatma Gandhi, dan beliau kata sepatutnya kita tidak harus ada satu violent movement ataupun satu pergerakan yang boleh menjurus kepada keganasan ataupun kepada uh, disobedient, ketidakpuasan masyarakat pekerja terhadap kaum majikan dan sebagainya. Jadi beliau tidak setuju satu pergerakan yang yang membawa kepada penentangan penuh terhadap tuntutan kita, tuntutan seperti gaji dan sebagainya. Jadi uh, ada satu ketika uh, sebenarnya Chauri Chaura itu satu insiden di mana pada ketika beliau sedang membawa pergerakan non-violent movement. Pada tahun 1922 di Uttar Pradesh, 20 ahli polis, polismen terbunuhlah dalam satu rusuhan masyarakat. Dan ini berlaku juga semasa pergerakan non-violent ni semakin membesar. Dan ini British memberi tekanan kepada Gandhi, dan Gandhi mengambil insiden Chauri Chaura ini untuk menutup pergerakan non-violent. Hanya dengan satu perkara yang terpincil berlaku walaupun bukan melibatkan bukan ada atas saran beliau ataupun atas arahan daripada parti beliau, tetapi kejadian seperti itu telah membuatkan beliau mengambil keputusan bahawa pergerakan kemerdekaan non-violent ni tidak harus disambung. Ini menunjukkan beliau tidak selesa untuk membawa pergerakan kemerdekaan tanah air mereka, tanah air India, tanpa sokongan daripada British itu sendiri. Jadi beliau lebih suka jika beliau membawa pergerakan ini dan melalui perbincangan, beliau boleh dapat something. Tapi jika ia adalah melalui satu pergerakan oleh kaum pekerja ataupun daripada golongan yang tidak dikawal oleh beliau mengambil keputusan untuk tidak menyokong mereka lah. Ini yang menyebabkan banyak isu-isu berlaku pada masa awal pergerakan, awal politik non-violent movement ini berlaku. Gandhi dan pergerakan kemerdekaan penuh ini adalah dibawa oleh golongan kiri pada masa itu, bukan beliau. Dan beliau tidak sangat setuju dengan tuntutan itu. Dan ini sangat very clear kerana pada masa yang sama beliau membawa gerakan untuk pembebasan, kemerdekaan tanpa tumpahan darah. Juga ada satu gerakan militeri, satu gerakan untuk membawa kemerdekaan melalui ketenteraan dibawa oleh Subhas Chandra Bose. Jadi Subhas Chandra Bose, walaupun beliau dulu adalah berasal daripada parti sama, Parti Kongres oleh Gandhi, dan tetapi beliau terpaksa quit kerana beliau rasa pandangan beliau tidak diendahkan dan beliau membawa idea yang lebih keras dan cuba untuk melakukan perjuangan kemerdekaan dengan mengangkat senjata. Dan ini juga adalah salah satu punca juga perpecahan di kalangan perjuangan Mahatma Gandhi pada awal 30-an. 20-an lebih kepada non-violent movement, dan pada 30-an ini lebih kepada pergerakan Chandra Bose dan sebagainya, dan bagaimana beliau menentang gerakan senjata oleh Chandra Bose. Ini boleh dilihat bagaimana beliau dengan golongan kiri ada pandangan yang berbeza. Leon Trotsky, semasa beliau menulis tentang isu-isu di India, Workers of India, beliau kata
They trample for their own property. They stand in fear and masses. They seek compromises with British imperialism, no matter what the price, and lull the Indian masses with hope for reforms from above. Bermaksud dia kata pekerja India mengharapkan satu pembentukan reform dari atas dan bukannya daripada pergerakan dari bawah. Their leader and prophet of this bourgeois is Gandhi, a fake leader and false prophet. Ini adalah tulisan Trotsky terhadap Gandhi. Trotsky lebih memberitahu kepada umum bahawa Gandhi adalah seorang pemimpin yang fake lah, dia kata fake, dan dia lebih membawa perjuangan untuk kepentingan kaum pemodal dan bukannya untuk kepentingan kaum pekerja. Ini memang sesuatu yang very obviously dibawa oleh beliau. Dan ini adalah antara idea pada 30-an. Anything? Ada soalan? Jika ada soalan, saya boleh jawab. Jika tak ada soalan, kita boleh saya juga kita juga harus lihat bagaimana hubungan beliau dengan kaum petani, kerana India adalah negara pertanian dan ramai di kalangan masyarakat India pada masa itu ada terlibat dengan pertanian yang merupakan satu kuasa perubahan politik pada masa itu. Suka atau tidak, Gandhi terpaksa bekerjasama dengan mereka untuk membawa idea politik beliau ke depan, dan ini juga pada masa itu 90% daripada masyarakat India pada masa itu adalah berdasarkan masyarakat luar bandar, bukan bandar. Beliau antara perjuangan awal yang sangat penting adalah di tempat asal beliau di Gujarat, di mana beliau cuba masuk campur dengan satu pergerakan masyarakat petani, dan beliau membawa idea bahawa petani ataupun yang sedang occupy tanah, penyewa tanah, petani, dan zamindar adalah tuan tanah, harus tidak membayar teks kepada kerajaan British. Dan ini cuba dibawa oleh beliau pada masa itu, dan kata ini kita boleh membawa pergerakan ini ke hadapan. Pada masa sama beliau mendapat support daripada pekerja, beliau petani, dan mereka juga dapat support daripada kaum tuan tanah. Tapi ada satu gerakan daripada petani peasant yang cuba kata tapi kami juga bayar kepada tuan tanah. Bolehkah kami juga tidak membayar sewa kami kepada tuan tanah? Kerana ini lebih menghimpit kami juga. Ini tidak disukai oleh Gandhi. Gandhi kata tidak seharusnya kita membawa kepada penentangan sesama kita. Penentangan sesama kelas tidak disetujui oleh Gandhi. Ini adalah satu kontradik yang sangat besar antara orang yang penyokong Gandhi dengan golongan kiri, di mana kontradik antara kelas tidak dipersetujui oleh Mahatma Gandhi. Gandhi kata kita semua kelas boleh bersama dengan satu fahaman yang harmoni jika mereka secara individu menghormati antara satu sama lain. Mana ada kelas penindas menghormati kaum yang menindas mereka, yang tertindas. Jadi maksudnya orang yang menindas tidak akan menghormati kaum yang tertindas untuk usaha untuk mengawal golongan mereka. Tetapi kontradik ini tidak disetujui oleh Gandhi. Tapi beliau tidak boleh terus membawa idea seperti itu. Jadi menggunakan mitos non-violent movement, kata tidak seharusnya ada pergerakan yang violent, tidak harus menggunakan bahasa-bahasa kasar, kita tidak harus boycott tuan tanah dan sebagainya. Ini adalah satu cara taktik halus yang digunakan oleh Gandhi pada ketika itu, dan ramai kritikan kita memberitahu bahawa
idea seperti ini yang membantutkan banyak pergerakan-pergerakan masyarakat petani menentang penindas mereka pada masa ketika itu. Ini antara kritikan sangat tajam terhadap beliau dan uh, Gandhi, okeylah, ini adalah memang pandangan yang kita rasa sepatutnya dikupas oleh masyarakat yang menyokong beliau. Kata kenapakah beliau tidak merestui pergerakan menentang zamindah. Zamindah adalah tuan tanah. Mengapa beliau tidak merestui pergerakan itu? Mengapa beliau tidak membawa perjuangan seperti itu? Dan pada masa ini kebanyakan Gandhi yang penyokong Gandhi kata zamindah adalah satu masyarakat yang menindas, dan kenapa ia tidak dibawa oleh Gandhi pada masa itu. Dan jika semua ini berlaku, jadi kita boleh faham bahawa dari konsep penentangan kelas pemaju, kelas pemodal dengan kelas pekerja dan juga petani, ada satu kontradik yang sangat besar. Zamindah memiliki tanah dan mereka ada hubungan yang baik dengan British. Pada masa sama, petani, kaum pekerja, mereka tidak mempunyai modal, mereka bukan pemilik modal dan mereka ditindas. Dan vacuum ini sedang diisi oleh golongan kiri. Golongan kiri kata ini tidak betul, kita harus melawan kelas penindas kita. Dan ini menyebabkan Gandhi memberi banyak argument yang menentang masyarakat Marxis pada masa itu. Antara tuduhan ialah Marxis adalah perjuangan keganasan dan sebagainya. Ini satu tentang revolusi Rusia. Gandhi had viewed the 1917 Russian Revolution and Bolshevism as simply as too alien, too European and too atheistic to ever liberate South Asia. I do know insofar as it based on violence and denial of God. Beliau kata revolusi Rusia adalah sangat tertumpu kepada keganasan dan penafian terhadap kepercayaan terhadap Tuhan. I'm not uncompromising opponent of violent method even to serve the noble of causes. Walaupun perjuangan itu adalah satu perjuangan yang sangat nobel, sangat bagus, saya tidak akan menyokong keganasan yang berlaku pada masa itu, pada masa revolusi Rusia dan sebagainya. Tapi ini memang hypocritical kerana beliau kenapa semua orang kata this is highly hypocritical, kerana beliau menyokong peperangan British dalam perang Boer dan juga perang dunia pertama. Pada masa itu beliau memerlukan sokongan British pada masa itu, dan beliau menggunakan, walaupun beliau ada idea-idea seperti non-violence sebagainya, beliau masih menyokong. Bukan saja menyokong, beliau menyumbang kepada peperangan itu. Beliau mengorganisasi askar, beliau membawa kemudahan-kemudahan peperangan kepada peperangan itu. Dan ini adalah pandangan beliau lah. Pada satu ketika golongan yang sedang menentang beliau dinafikan. Pada masa sama beliau juga menyokong sesuatu yang beliau nafikan pada sini, di sana. Di sini dikata saya tidak suka dengan kekerasan, tapi di sini saya akan sokong peperangan. Apa kontradik di sana? Ini adalah kritikan yang sepatutnya kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Mengapa beliau mengambil langkah yang dua idea yang berbeza pada satu masa sama? Salah satu ayat-ayat yang beliau beritahu yang menyokong kepada penentangan kaum pemodal terhadap golongan yang menentang mereka. Beliau kata, "You may be sure that I shall throw the whole weight of my influence in preventing class war. Supposing that there was an attempt unjustifiably to deprive you from your property, you will find me fighting on your side." Bermaksud, jika ada satu usaha golongan kaum bawah, kaum pekerja, kaum petani untuk melawan tuan tanah, untuk mengambil balik tanah beliau ke dan sebagainya pada masa itu, maka Gandhi kata beliau akan bersama dengan
tuan tanah. Ini adalah apa yang beliau kata sendiri, bukan saya tulis. Jadi ini semua harus kita lihat untuk justifikasikan pandangan kita terhadap Gandhi. Walaupun ramai ada pandangan beliau tentang anti imperialis dan juga anti penindasan dan sebagainya. Pada masa sama secara licik juga beliau juga tidak langsung beliau juga tidak mahu tidak mahu mengambil langkah untuk menentang penindas masyarakat India pada masa itu secara keseluruhan. Dan ini isu tentang Gandhi dan sexuality, saya tidak mahu terlalu membincangkan isu ini, dan ini memang satu isu kontroversi, dan kita saya rasa saya tidak semua boleh baca isu ini, bagaimana beliau rasa beliau harus keluar daripada dunia perkahwinan, dunia seksualiti beliau, kerana ia akan membantutkan perjuangan ini dan sebagainya, dan beliau tidak membincangkan keputusan ini dengan isteri beliau dan sebagainya. Ini adalah kritikan peribadi yang saya rasa ada wujud, dan kita tak boleh kata tidak wujud, kerana memang beliau sendiri ada tulis dalam kebanyakan banyak publikasi beliau. Tapi saya rasa kita tak perlu terlalu into it lah. Saya kritikan itu tidak begitu membina untuk saya. Tetapi apa yang penting adalah pandangan beliau terhadap hak wanita. Kerana dalam masyarakat India pada masa itu, patriarki adalah sesuatu yang sangat menindas masyarakat wanita pada masa itu. Adakah Gandhi menentang patriarki? Tidak. Gandhi tidak pernah menentang patriarki secara mendalam. Ada satu phrase yang sangat popular pada masa itu, dikata pada ketika seorang wanita memakai barang-barang kemas penuh dalam badan dan berjalan seorang diri dalam satu jalan gelap seorang diri pada waktu malam tanpa apa-apa insiden berlaku, maka itu adalah kemerdekaan sebenar masyarakat India pada masa itu. Itu adalah satu yang selalunya diberi peloporkan terhadap Gandhi. Mereka kata Gandhi pernah kata begini, Gandhi sedang memperjuangkan tentang kepentingan masyarakat, menghormati kaum hawa dan sebagainya. Tapi pada masa sama, kebanyakan tulisan-tulisan beliau memberi pandangan stereotip terhadap masyarakat hawa. Beliau kata wanita harus pasif, lelaki harus aktif. She is essentially mistress of the house, he is the breadwinner. Kata lelaki harus menjadi punca pendapatan, perempuan harus menjaga rumah dan sebagainya. Ini akan menyebabkan kepentingan kekeluargaan dan kelangsungan bangsa dan sebagainya. Ini adalah pandangan-pandangan yang ditulis, dia bukan hanya dikata tapi ditulis dalam koleksi tulisan beliau. Jadi stereotip kepentingan masyarakat wanita oleh Gandhi itu wujud, tidak boleh dinafikan kebanyakan yang beliau. Tapi pada masa sama juga beliau telah menjemput ramai wanita untuk terlibatkan diri dalam program Satyagraha beliau, dalam program non-violent beliau. Ramai yang melibatkan diri dan membawa obor perjuangan Gandhi. Tapi ya, pada masa beliau membawa pergerakan seperti itu. Pada masa sama beliau masih mengatakan bahawa wanita adalah hanya pasif dan mereka tidak boleh lebih aktif daripada lelaki. Kita ada kontradik di situ. Jadi ia perlu lebih dikupas, dan itu adalah antara kritikan terhadap masyarakat wanita oleh Gandhi. Kita ada soalan tak? Ada soalan? Jika tak ada soalan, ada soalan. Okey. Gandhi dan kasta. Masyarakat India di Malaysia pun selalu menganggap Gandhi adalah penentang kasta. Itu tidak benar. Gandhi tidak pernah kata beliau menentang kasta. Pada satu masa, selepas beberapa insiden dan sebagainya yang dikupas, dan golongan-golongan masyarakat
anak muda sekarang yang mula mengupas sejarah secara alternatif, mula memberitahu tentang bagaimana pandangan Gandhi terhadap kasta, dan bagaimana beliau kata kasta, dulu kasta, kasta, sistem kasta di India adalah berdasarkan kepada jika kamu seorang pencuci pakaian, anak kamu kena jadi pencuci pakaian. Kalau kamu seorang penjaga kubur, anak kamu jadi penjaga kubur. Kamu jaga kuil, anak kamu jadi jaga kuil. Ini jadi walaupun kasta tu mereka kata berdasarkan kepada kerja beliau, tapi ini juga telah meletakkan tahap sosial, uh, tinggi rendahnya masyarakat itu dalam dalam sistem hierarki masyarakat India pada masa itu. Satu di tahap yang sangat tinggi, satu di tahap yang sangat rendah, dan mereka tidak boleh kahwin bersama, mereka tak boleh kahwin, mereka tak boleh ada pandangan untuk menjadi lebih maju, mereka tak boleh ada. Dan ini semua disokong oleh Gandhi pada masa itu. Dan salah satu perpecahan besar uh, uh, pergerakan Gandhi di Tamil Nadu sehingga hari ini adalah kerana pandangan beliau terhadap kasta. Dan sehingga hari ini Kongres dikalahkan pada awal 60-an juga adalah disebabkan oleh pada 60-an, lebih kurang pertengahan 60-an, adalah disebabkan oleh pandangan-pandangan seperti ini. Walaupun beliau sudah lama meninggal pada situ, tapi the idea yang dibawa itu memang berlanjutan sehingga ke hari ini. Beliau salah satu kata beliau yang menyokong sistem ini adalah man being a social being has to devise some methods of social organization. We India has evoked caste. They in Europe have organized class. Maksudnya satu manusia, jika kamu adalah manusia, kamu memang akan dibagikan berdasarkan kepada organisasi sosial. Di Eropah dia ada kelas mereka sendiri. Di India kami ada kasta. Maksudnya beliau recognize ataupun mengiktiraf sistem kasta itu. Dan jika kamu lihat patung ataupun gambar Gandhi, kamu akan lihat buku Bhagavad Gita dalam pegangan beliau. Selalu beliau akan memberi satu pandangan bahawa beliau memang mempeloporkan Bhagavad Gita. Memang beliau selalu membaca buku itu, dan banyak kali beliau mempopularkan buku itu. Bhagavad Gita adalah satu koleksi kata-kata semasa satu perang di perang Mahabharata. Tetapi apa yang menarik dalam buku itu adalah antara satu buku yang ditentang oleh golongan kiri atau golongan yang menentang sistem kasta, kerana buku Bhagavad Gita mempeloporkan bahawa kasta itu wujud. Chapter 18 dalam buku Bhagavad Gita menyatakan manusia adalah berdasarkan empat kasta ini, dan ada golongan yang tinggi, ada golongan yang tak boleh disentuh langsung. Ini semua adalah apa yang diberitahu oleh, dan ia dikatakan ia wujud dalam sistem kehidupan kita. Ini semua ada dalam buku Bhagavad Gita. Dan Gandhi endorse buku seperti itu, dan ini semua adalah satu kritikan yang sangat tajam terhadap beliau. Mengapakah satu buku yang sedang mengagungkan sistem kasta itu perlu dipopularkan, di-endorse oleh seorang pejuang kemerdekaan seperti beliau. Ini kami rasa pada masa itu memang satu yang tidak boleh diterima lah. Dan pada ketika penulis Perlembagaan India Ambedkar cuba membawa tuntutan masyarakat kelas paling rendah, kasta yang paling rendah pada masa itu, Dalit, dipanggil golongan yang tak boleh disentuh. Kalau kamu sentuh, kamu di Malaysia kita selalu katakan, kita kata kamu paria lah, kamu keling dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang kata-kata yang menjadi untuk degrade lah, untuk merendahkan satu golongan masyarakat pada masa itu, masyarakat miskin pada masa itu. Dan golongan-golongan yang dianggap rendah dalam kasta itu, dalam sistem kasta itu, cuba membawa perjuangan untuk memberi satu impact masyarakat kepada mereka.
impact kepentingan sosial dalam masyarakat mereka, dan mereka membawa banyak tuntutan. Mereka mahu sebelum kemerdekaan mereka dianggap sebagai satu kelas masyarakat yang berlainan daripada masyarakat Hindu. Mereka tidak mahu iktiraf diri mereka sebagai Hindu dan sebagainya. Uh, Tuntutan seperti ini ditentang habis-habisan oleh Gandhi. Gandhi kata tidak, kita harus bersama, semua masyarakat harus bersama dalam golongan kita, dan seperti Hindu, Muslim dan sebagainya. Masyarakat Dalit juga adalah mereka tutup mereka sebagai satu kriteria, satu kelas yang berbeza. Tidak, mereka tidak terima itu. Gandhi kata tidak, Dalit, masyarakat kasta rendah itu harus dimasukkan dalam sistem, digolongkan sebagai masyarakat Hindu pada masa itu, dan beliau melawan Ambedkar pada masa itu. Dan akhirnya Ambedkar terpaksa kompromi kerana ada usaha untuk memberi beberapa keistimewaan kepada masyarakat Dalit untuk membaiki kehidupan mereka, dan usaha untuk memisahkan masyarakat Dalit daripada kelas struktur kasta ini tidak dapat berjaya pada masa itu. Dan terima kasih kepada Gandhi kerana isu ini. Jadi ini semua adalah antara insiden-insiden yang memberi satu kesan yang negatif terhadap Gandhi, di mana masyarakat sampai hari ini golongan Dalit memang ditindas terus di India, dan mereka rasakan sekiranya beberapa perkara yang berlaku pada masa itu tidak ditentang oleh Gandhi, mungkin nasib mereka mungkin berubah sekarang. Ini adalah satu kritikan terhadap beliau. Gandhi, yalah, ini jadi Gandhi ada satu koleksi legacy beliau. Tidak nafikan, saya tidak mahu nafikan tentang legacy itu. Tapi kita harus juga lihat alternatif kepada pandangan-pandangan yang diberikan terhadap Gandhi. Mengapa sampai hari ini Gandhi ditentang di Afrika? Ada banyak golongan yang menentang beliau di Afrika. Ada orang suruh statue Gandhi diturunkan. Mengapakah Gandhi menyokong tuan tanah? Mengapa Gandhi menentang kaum Dalit, masyarakat Dalit untuk keluar daripada sistem penindasan, sistem kasta pada masa itu? Mengapa Gandhi menentang kaum kiri? Mengapa Gandhi menentang Marxis? Mengapa Gandhi menyokong perang dan membantu British pada masa itu? Ini semua adalah pandangan-pandangan yang harus kita tanya sebelum memberi satu cop bahawa Gandhi is superior, Gandhi is seorang pejuang kemerdekaan yang tulen. Tidak. Ada pandangan, kritikan juga yang kami perlu letakkan di sini supaya semua kepimpinan hari kemudian sekarang tidak menggunakan alasan saya tidak mahu alasan-alasan seperti yang Gandhi bawa ni untuk menonjolkan diri mereka. Tadi pada masa mereka hipokrit dan mereka melakukan benda yang tidak mereka kata. Mereka melakukan perkara yang mereka tidak perjuangkan. Saya tidak mahu buat satu konklusi bahawa kritikan ini menyebabkan saya menentang Gandhi, tidak. Tapi saya rasa kerana ini adalah event sejarah yang kita kupas. Kita berdasarkan banyak studies, banyak petikan, banyak surat, buku dan sebagainya. Tapi apa yang penting adalah bagaimana kita nak kaitkan perjuangan Gandhi pada masa itu dengan situasi kita masa ini. Mengapakah kita rasakan kaum kita lebih superior dan sebagainya? Mengapakah kita perlu rasa masyarakat, jika kamu bukan daripada kaum saya, maka saya tidak akan bantu kamu. Jika kamu saya memang satu tahap lebih atas daripada kamu. Ini semua adalah pandangan-pandangan umum masyarakat pada masa sekarang, dan pandangan ini memang wujud pada masa itu, pada masa Gandhi. Dan Gandhi menggunakan politik non-violent movement, satu politik di mana saya tidak akan menentang
penjajah saya, orang yang menindas saya secara keganasan, tapi saya akan menggunakan non-violent movement. Pada masa sama saya juga tidak akan menentang penindas saya yang lain seperti kaum pemodal, ataupun kaum majikan lain ataupun kaum British yang lain secara terus, secara agresif. Tetapi pada masa sama saya perlukan sokongan pekerja, saya perlukan petani. Dan pada masa yang sama juga saya akan meletakkan tuntutan-tuntutan yang lebih munasabah, yang tidak menakutkan penindas saya. Saya akan meletakkan tuntutan-tuntutan supaya saya boleh saya boleh uh, uh, saya boleh membawa tuntutan saya ke hadapan. Saya tidak mahu perjuangan politik saya terbabas ataupun tergendala kerana kegagalan saya untuk membawa idea-idea yang lebih bagus kepada rakyat. Jadi kompromi lah. Ini semua adalah kompromi. Kita bagaimana kita mahu analisa Gandhi, kenapa beliau kompromi sejak seterus ini? Mengapa beliau tidak melaksanakan kata-kata beliau yang sebelum ini? Adakah benar beliau sudah mengubah pandangan beliau terhadap masyarakat Afrika selepas itu, selepas beliau kembali ke India? Adakah adakah beliau adakah kemerdekaan yang diberikan kepada beliau adalah sama seperti kemerdekaan diberikan kepada Malaysia, kerana takut satu lagi gurungan yang sedang menentang penjajah yang lebih agresif, tetapi mereka membawa analisa yang lebih bagus, yang lebih pro rakyat, yang lebih pro pekerja, lebih pro petani. Tetapi British takut untuk memberi kemerdekaan kepada golongan seperti itu. Jadi adalah lebih baik, lebih selamat jika saya memberi kemerdekaan kepada seorang yang boleh saya dengar saya, yang boleh berbincang dengan saya, yang boleh kompromi dengan saya. Saya tidak mahu seorang yang menentang saya. Penindas tidak memerlukan seorang yang menentang beliau, tetapi menentang mereka, tetapi mereka memerlukan seorang yang boleh mereka bincang supaya mereka boleh masih meneruskan status quo mereka melalui penjajahan berbentuk, bukan lagi berbentuk seperti yang dulu, tetapi penjajahan lain seperti penjajahan ekonomi, penjajahan sosial dan sebagainya, di mana ruang itu masih wujud. Jika kemerdekaan diberi kepada golongan seperti Chandra Bose, Subhas Chandra Bose, ataupun golongan yang menentang British di Malaysia pada masa itu, maka ruang untuk British kembali, ruang menjajah empayar mereka secara ekonomi tidak akan berjaya. Ini semua adalah pandangan-pandangan yang boleh kita kupas. Kita kena fikir kenapa ini semua berlaku. Dan saya tidak mahu terlalu detail, ada banyak kita nak kupas tentang Gandhi. Saya sudah satu jam kita kupas tentang secara roughly apa yang beliau buat dan sebagainya. Jika ada soalan, boleh tanya. Soalan, saudara-saudari, soalan, Dance. Jika ada soalan, boleh tanya. Jika tak ada soalan, itu saja. Terima kasih kepada semua yang melihat video ni. Dan jika ada persoalan kemudiannya, kamu pasti boleh tanya dalam grup kita, dan saya ataupun kawan-kawan dalam kubu kita boleh cuba memberi pandangan kami, kepuasan kami terhadap nanti. Terima kasih. Salam perjuangan.